Dah makan ke belum? Hari ni kita makan Nestem. Nestem makan. Minum. Dia bukan makan, dia minum kan. Sambil tu jawab-jawab lah mesej kawan-kawan dekat WhatsApp, dekat Telegram. Minta maaf pada rakan-rakan yang dekat Telegram. Sebab ada spammer masuk. Dia promote macam-macam merapu lah. Investment merapu, website lucah. Tu saya ban terus. Ban terus, menyusahkan orang kan. So kita ban terus. Sekarang kita dah ban terus dan dia orang dah tak boleh nak hantarlah mesej-mesej merapu dia. Kita buat group untuk bantu orang, untuk bantu nak jana income. Dia boleh promote benda lain kan. Dia promote benda lain memang kena ban dengan kena kick lah. So hari ni topik saya ialah topik kita bagaimana nak menilai satu-satu pelaburan. Sama ada pelaburan tu real ataupun scam. So lately banyak lah. Zaman sebelum COVID dia tak banyak. Keluar COVID dia jadi banyak lagi website yang scam. Website scam makin keluar banyak. Investment merapu. Dia bagi ROI, return of investment yang tak masuk akal, karut kan. So macam mana kita nak check satu-satu investment? Orang akan pass link je, tapi benda tu belum tentu ada results. Kita nak withdraw tak dapat. Kadang-kadang paling haru depo dapat, withdraw liat kan. Depo dapat, withdraw liat. Bila nak withdraw je jadi susah. So ada beberapa tips yang saya akan share dalam posting ni. So kawan-kawan boleh share kepada rakan-rakan yang lain supaya sama-sama dapat manfaat. So ada beberapa tips. Okey. Pertama sekali, bila mana kita bercakap berkenaan dengan investment, kita nak tahu pertama berapa kita letak, berapa kita akan dapat balik. Berapa kita letak, berapa kita akan dapat balik. So contoh kita letak $10, berapa kita akan dapat harian, mingguan, bulanan. Kita invest $1,000, berapa yang kita akan dapat harian, mingguan, bulanan. So benda tu adalah perkara yang kita nak kena tahu, yang mana tips ni kawan-kawan boleh pakai dekat semua website. Bila mana orang promo ada satu-satu je, so tak payah tanya siapa-siapa lah. Sebab website ni dia bukanlah bias, tetapi dia memberi gambaran awal. Gambaran awal macam mana kita nak kenal satu-satu website tu. Contohnya kita nak tahu kereta ni elok. Kita nak beli kereta, orang kata kereta ni elok lah macam ni. So cara kita nak tahu kereta elok ialah kita kena kenal bunyi enjin. Kita kena kenal bunyi enjin. Dan kedua, kita tahu berkenaan dengan sedikit sebanyak berkenaan dengan masalah kereta. Kita tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan masalah kereta. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu, kadang-kadang blur kan, macam sebab kita punya profession lain-lain. Ada yang kerja cikgu, ada yang kerja askar, ada yang kerja polis, ada yang kerja doktor, ada yang kerja macam-macam profession. Kita tak tahu macam mana nak check keadaan kereta yang kita nak beli. So kita bawa kawan kita yang kerja pomen. Contohnya kita berkawan dengan pomen. So pomen tahu, okey ni bateri dia nak dekat mati, yang ni dia punya aircon rosak, yang ni dia punya belting nak putus. Sebab apa dia boleh bagi recommendation? Sebab benda tu dia hadap hari-hari. Bila dia hadap hari-hari, so dia ada expertise untuk mengurangkan possibility kita membeli kereta yang rosak lah. Itu cerita bab kereta. Saya bukannya profesional bab kereta. Saya investment daripada 2015 sampai sekarang.
Profession yang saya buat ialah daripada jual machine mining yang boleh jana income sampailah ke investment yang trusted. So ni adalah beberapa tips yang mana kawan-kawan boleh guna supaya dapat bantu diri kita elakkan kena scam. Untuk elakkan kena scam, pertama ialah kita menggunakan okey, buka dekat Chrome. Saya yakin semua kawan-kawan ada Chrome. Okey, kita buka website ni, Scam Advisor. Scam Advisor. So daripada Scam Advisor ni kita boleh check satu-satu website sama ada dia dah contohnya orang yang promote kat kita, dia kata website ni dah 4 tahun. Kita boleh ambil website dia dan kita check dalam Scam Advisor adakah betul 4 tahun. Best. Adakah betul website yang dia cakap, contohnya dia kata ni company daripada Turki contoh. Kita boleh check dalam Scam Advisor adakah betul company yang dipromosikan tu betul berada di Turki. So kita dah dapat gambaran awal supaya kita tidak membuat keputusan yang salah. Biasa kita nampak ROI tinggi, return of investment tinggi, kita pun rasa nak depo besar lah kan. Sedangkan kita tak tahu hujung pangkal pun, CEO pun tak ada kan, hilang gitu duit kita. So apa yang kita perlu buat, kita klik dekat website yang saya sediakan ni, ada Scam Advisor. Ada Scam Advisor. Lepas tu kita masukkan website yang kita dapat. Saya bagi contoh. Okay, tengok JTax EX. JTax EX ni saya punya, daripada Jebat Tax Solution Sdn Bhd, yang mana website ni kita guna untuk pembelian mata wang kripto. Boleh beli dengan RM dan boleh jual. So kawan-kawan yang nak jual boleh jual dalam tu, nak beli boleh beli dalam tu. Kita check dalam Scam Advisor. Okey, kita masukkan URL dekat sini dan juga kita tekan search. So segala maklumat akan keluar terus. Tak sampai 5 saat. Okey. So Scam Advisor akan detect kat mana website tu, siapa owner dia, apa yang dia buat dan dah berapa lama dalam market. Dah berapa lama dalam market. Okay, so sekarang JTax EX boleh dapat dalam 58%. Kita boleh tengok. So daripada sini kita dah nampak kebolehpercayaan satu-satu website. Kebolehpercayaan satu-satu website, sama ada kita nak percaya ataupun tidak tentang apa yang website tu bagi tahu. Sebab kebanyakan website yang orang promo kita tak kenal pun. Bila kita tak kenal, macam mana kita nak tahu mengenai latar belakang tentang syarikat tersebut? Okey. Okey, dekat sini kita boleh tengok website data. Website data kita boleh tengok. Okey. JTax EX dah berjalan daripada 2018. Daripada 2018 dah berjalan. Tapi kita revamp balik untuk memudahkan customer boleh berjual beli sendiri. So saya akan ada admin akan check secara online sama ada urus niaga tu betul ataupun dia dah bank in ke belum ke dalam account apa ni yang telah diberi, dan bila mana lulus terus akan di bank in. So currently dah tengok dia 91 hari. Boleh check terus. Owner pun boleh tahu siapa. Kalau satu-satu website yang bila mana kita nak buat investment, kita tengok owner dia dah sorokkan apa ni dia punya detail, kita kena ragu-ragu lah.
kita kena ragu-ragu. Sebab apa? Sebab bila kita nak melabur, kita nak kena tahu siapa pemilik dia, apa yang dia buat. Okey. Yang kedua ialah kita menggunakan scam analyze, yang mana scam analyze akan memberi apakah tahap keselamatan dalam satu-satu website. Contohnya kita nak beli barang kat Lazada, kita nak beli barang dekat Shopee ataupun banyak online shopping store yang dalam internet, kita boleh masukkan dalam scam analyze. Okay, ni adalah website dia. Kawan-kawan boleh check dalam blog ni. Boleh check dalam blog. Okay, ni adalah website dia. Dia color biru. Tadi scam advisor. Ni scam analyze. So, kawan-kawan boleh check dalam blog. Okay. Kita ambil contoh lagi tadi. Ambil company Jebat Kripto. Okey, Jebat Kripto ni yang saya buat ialah saya gunakan untuk jual machine mining dan juga mempromosi sedikit-sedikit investment dalam tu. Tapi focusly untuk machine mining Bitcoin. So kita just masukkan detail dia dekat dalam scam analyze. Okey. Auto semua keluar. Auto semua boleh keluar kat sini. Recommendation, tweet, server, berapa ramai orang masuk website tu, semua kita boleh tengok dalam scam analyze. So ada dua tadi website yang boleh kita gunakan untuk check satu-satu investment. Pertama scam advisor, yang kedua ialah scam analyze. Yang ketiga ni saya tak tulis. Nak biar kawan-kawan boleh dapatkan info dan juga kita sharing. Yang ketiga ialah kebolehpercayaan satu-satu company bergantung kepada seberapa lama dia bertahan dalam market. Contohnya kita buat satu-satu investment tu daripada 2016. Daripada 2016 dia telah memberi profit. Dia telah memberi profit dan tidak ada payment yang gagal. So kita akan tahu, oh website ni dah tahan berapa lama, investment ni dah tahan berapa lama, dan kebolehpercayaan kita kepada website tersebut. Kalau orang putih kata trustworthy lah. Orang putih kata trustworthy. So kalau dalam bahasa Melayu dia kebolehpercayaan. Kita boleh percaya tak dekat website yang kita nak invest ni. Okey, dan yang keempat paling susah nak dapat ialah niat owner tu. Bila mana owner tu buka satu-satu investment, owner ni ada dua jenis. Satu owner yang nak buat bisnes. Bila mana kita invest, kita laburkan duit kita, dia nak gunakan pelaburan kita untuk menggandakan bisnes dia. Dia akan nak gunakan duit kita untuk perkembangkan bisnes dia. Dalam masa yang sama dia memberi return kepada para pelabur. Satu. Yang kedua, orang yang nak buat investment ni ialah dia yang buat website investment. Awal-awal dia dah niat dah nak scam orang. Awal-awal dia dah niat nak scam orang. Itu kita tak boleh nak check pakai software, pakai application. Kita tak boleh nak check sebab benda tu simpan dalam hati. Dia memang niat nak awal-awal, okey, hit 100 juta, lari bawa duit kan. So benda ni kita tak dapat nak check. So benda yang nombor 4 ni ialah tajuk antara topik yang paling kritikal. Sebab apa? Satu-satu investment, satu-satu investor ni bila mana dia dah ada awal-awal niat nak lembat dia orang ataupun nak scam orang, ni benda ni kita tak boleh nak trace. Tetapi cara yang boleh kita trace ialah kita tengok apa syarikat yang dia pernah buka. Dan adakah syarikat tu sukses ataupun tenggelam ke laut. Orang sekarang panggil apa? Ke laut kan. Adakah dia sukses ataupun dia ke laut.
So bila ke laut, dia akan buka beberapa program baru. Sebab dia dah collect banyak duit, dia boleh buka program baru. Kita kena tahu owner dia siapa. Contohnya owner scan investment dah scam dia orang sampai 38 juta ringgit. Okay, bila dia buka baru, kita tengok dulu siapakah owner pada company tersebut. Sekiranya owner dia pun kita dah kenal, kaki scam, kita janganlah invest. So cara nak dapatnya ialah dengan kita berkawan dengan orang yang dah lama dalam industri tersebut. So orang yang dah lama dia tahulah, ini scammer, ini tak, ini trusted. Dia tahu sebab apa, dia dah lama dalam industri tersebut. Macam mana contoh yang saya bagi tadi kepada orang yang nak beli kereta. Kita kawan dengan orang bengkel, so dia tahu enjin rosak, spark plug hangus, tayar brake nak putus. Dia akan tahu. Sebab apa? Sebab dia telah lama berkecimpung dalam bidang tersebut. Okey, itu je saya nak sharing untuk hari ni. Harap kawan-kawan dapatkan apa yang saya share ni, dan share kepada kawan-kawan yang lain. Share kepada kawan-kawan yang lain supaya sama-sama dapat selamatkan duit kita daripada kena scam. Nak cari duit susah. Nak cari duit susah sekarang. Jangan bagi duit kita kena scam. Jangan bagi duit kita kena scam. Okey, kita sambung lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips business power. Shipping jap. Nak pergi shipping jap power bank dengan handphone. Assalamualaikum. Moratorium is just a word. Impact daripada kesan moratorium ni, kenapa government, itu yang we have to think hard on that. Kenapa government perkenalkan moratorium? Kenapa government introduce moratorium dalam tempoh 6 bulan? Kenapa tak buat 2 bulan saja? Kenapa tak buat 3 bulan? Kenapa? Tuan-tuan puan, saya asalnya nak mengkaji tentang moratorium, tapi saya dapat banyak lagi perkara lain yang sangat mengembangkan bulu roma. Dari 2020 bakal menyaksikan kemelesetan ekonomi dunia yang paling hebat. In fact, daripada World War II, ini kita ambilkan daripada sejarah World War II, ini adalah ranking ekonomi dunia meleset paling teruk. So IMF kata 2020 bakal meleset ekonomi, dan kebanyakan negara akan mula catch up balik, akan mula untuk pulih balik. Dia bukan kembali normal, akan mula untuk pulih balik bermula 2021. Tak ada satu negara pun yang akan berjaya keluar dengan cemerlang pada tahun ini. Ini IMF punya prediction. Paling cepat, siapa lockdown paling cepat, siapa negara diselesai COVID-19 paling cepat, siapa tutup ekonomi daripada luar, tak boleh orang keluar masuk, dia selesai zero down, ground zero COVID-19, itulah negara yang paling cepat untuk catch up, dan dia akan dapat extra mile berbanding negara lain yang belum selesai. Okey, Alhamdulillah daripada itu strategi Bank Negara Malaysia dah buat lockdown, dah semua orang duduk diam di rumah. Ini pun tidak total lockdown, maksudnya tidaklah sampai ke darurat, beli barang makan, duduk diam dan kat rumah tak boleh keluar langsung. Now, we're looking at, kerana COVID-19, the impact on the macro and micro economy. Government dah nampak, government dah ada cukup intel and info what's going to happen for the next 6-7 months sampai at the end of the year. Semua lockdown, so impact lockdown tu semua dah mula merasa dah, semua dah mula terasa dah. Iaitu dah mula, orang kata apa, impact ekonomi dah ada dah. Dari segi employer dan employee side of the impact. Employer dah tak boleh buat bisnes, jadi terpaksa downsize. Ada decision yang cuba pertahankan bisnes, ada decision cuba pertahankan human resource, ada decision yang cuba untuk tutup terus, maksudnya dah tak nampak dah. Kenapa 6 bulan? Kenapa tak sebulan? Kan kerajaan buat sampai hujung bulan 3, sekarang ni tangguh pula sampai tengah bulan 4. Itu hanya introduction saja. Because why we are waiting for the biggest wave, iaitu impactnya tak habis lagi keluar. Bukan saja dari sudut kesihatan, malah daripada sudut ekonomi. Tuan-tuan, puan-puan semua kena bersedia yang kita bakal susah the next 6 bulan. 6 bulan ni minimum tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan rasakan dia mampu untuk hidupkan balik ekonomi.
Dan COVID-19 dia ada gandingan rantaian wave-nya sendiri. Ada COVID-19 depan, okey. Kemudian ada COVID-19 2, maksudnya fasa 2, COVID-19 3. Namun alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, nature ombak macam mana dia akan tenang juga. Tapi jangan tak perasan, rupanya tenang tu dia sedang bersedia dan sedang mengumpul ombak yang lebih besar di belakangnya, yang dinamakan sebagai the world recession. The recession happen because of penyakit. Biasa orang kadangkan recession ni kerana berlaku adalah kerana kegawatan dari sudut supply and demand, monetary policy, inflation, semua tu kan yang menjejaskan kepada world economy. Tapi ini betul-betul a world surprise of what's happening now. Datang pula recession. Faham tak? Kita dah lembek ni lawan dengan enemy yang kita tak nampak. Ini datang pula recession yang kadang kita dah lembek dah. Maksudnya dah lesu dah. Itu baru nak keluar untuk buat productivity. Tengok kerja tak ada, duit jatuh, inflasi naik. You just imagine that combination happening in the next 6 months. Yes, we buy for us to live. But don't ever focus on panic buying. Now, lepas kajian saya ni, kita dah kena mula promote, iaitu panic saving.